Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Pak Imam sihat no? Alhamdulillah Tuan Imam kita semua sihat no? InsyaAllah Tuan Imam ujian. Anda pun dulu patah tangan juga sebelah. Ada 4 skru dalam tangan. Boleh buang tak buang pun dalam ni 4 skru. Jatuh balik kuliah. Balik kuliah kena langgak belakang. Kita nak masuk, kereta tu laju, jadi dia hentam belakang. Kalau dari segi zahirnya matilah tuan-tuan. Polis tu tengok pasal dia laju sangat. Dia punya kesan brek dia pun 12 meter kot. Kesan brek, kereta tu brek, dia laju betul lah. Saya tak tahu lah dia tak perasan ke apa ke. Bagi signal awal lah. Tapi katanya dia bagi tahu dia nak cepat. Malam tu dia nak naik flight ke Beijing, ke China. Jadi nak cepat sangat. Wah, melanggak belakang tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah masa dia langgak tu kita jatuh ke tepi. Jadi kereta depan tu pun laju juga, jatuh jalan sebelah. Tapi kereta depan tu dia brek betul-betul depan saya. Kalau dia tak brek, kedebum tuan-tuan. Innalillah lah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah umur panjang kita tuan-tuan. Ala kulli hal tuan-tuan, semua yang berlaku, hidup ni ujian betul tak? Hidup ni ujian. Kadang-kadang itu ujian daripada Allah. Kadang-kadang untuk angkat darjat kita. Kadang-kadang mungkin juga kerana dosa kita yang lepas. Untuk menyucikan diri kita daripada dosa-dosa. Baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana ni? Al-adl. Al-adl. Baik, jadi kita sambung kitab kita Asas Akidah Islam. Kita berhenti di nama Allah yang ke-30, iaitu Al-adl. Al-adl, makna dia yang maha adil. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, Al-adl, yang maha adil. Ini Allah, Tuhan yang paling adil, ataupun zat yang paling adil adalah Allah Azza wa Jal. Sekalipun kadang-kadang dalam hidup kita, kita tertanya-tanya kan, adil ke jadi macam ni? Adil ke jadi macam ni? Kadang-kadang manusia tertanya-tanya. Itu kita sebut tuan-tuan betapa adilnya Allah Azza wa Jal. Kita selalu baca dalam surah Wat-tini waz-zaitun kan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Makna dia apa? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Dan bila imam baca macam tu, sunat kita kata bala syahidna, bahkan kami menyaksikan. Sunat bala syahidna, inna kunna minasyahidin. Itu bala syahidna, cukup bahkan kami menyaksikan. Sebab ayat tu dia tanya, bukankah Allah hakim yang paling adil, seadil-adil hakim? Sunat kita makmum bala syahidna. Imam pun sunat, lepas habis tu kata bala syahidna. Sama juga Quran, bila imam baca sabbihisma rabbikal a'la, sunat kita kata subhana rabbiyal a'la. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu yang maha tinggi. Sunat kita kata subhana rabbiyal a'la. Imam juga sunat baca subhana rabbiyal a'la. Sama ada terus baca ataupun dah habis baca surah nanti sebelum rukuk, subhana rabbiyal a'la. Kita baca surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Tidak? Sunat baca Baik tuan-tuan. Jadi Al-adl, Allah Ta'ala maha adil. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tak zalim walaupun
sebesar zarah. Zarah ni benda yang paling kecil yang ada atas muka bumi ni, zarah. Yang tak boleh dipisahkan lagi. Dulu orang kata atom kan, atom. Kalau tuan-tuan baca dulu, ada orang kata biji sawi, sebab katanya itulah yang paling kecil sekali. Ada sebahagian ulama kata tak, debu. Tuan-tuan kalau pagi-pagi buka tingkap, kita duduk di kawasan gelap, nampak cahaya masuk, perasan tak debu? Betul tak? Terutama bila kita kibas kapet ke apa ke, dekat cahaya tu kan, itulah tak boleh dipisahkan. Ada yang kata itu atom, tak boleh dipisahkan. Tapi atom pun boleh pisah juga. Ada apa? Dia punya proton, elektron. Itulah yang paling tak boleh pisah. Itulah zarah. Benda paling kecil, sekecil-kecil atas muka bumi ni zarah lah. Jadi Allah Ta'ala tak zalim walaupun sebesar zarah. In taku hasanatan yudha'ifha. Kalau kita ada buat baik, Allah Ta'ala gandakan. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma ana bidhallamin lil abid. Dalam ayat yang lain, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, sedangkan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-Nya. Allah Taala tak zalim. Tapi kadang-kadang kita dalam hidup kita tertanya kan, adil ke jadi macam ni? Betul tak? Adil ke jadi macam ni? Sedangkan Allah Taala Tuhan yang paling adil, tuan-tuan. Allah Taala ni tuan-tuan, hatta zat Allah, akal kita tak boleh fikir. Betul tuan-tuan? Tak boleh fikir zat Allah. Tuan-tuan jangan fikir zat Allah ni, cuba kiaskan kita dengan Allah. Okey, sekarang saya duduk di masjid Ayat Putih. Allah duduk kat mana tu? Silap. Atau kita fikir sekarang ni kita berada pada jam pukul 8 kan? Pukul 7.44. Allah Ta'ala buat apa lah ni tu? Tuan-tuan, konsep masa dan ruang ni tuan-tuan kias pada Allah silap. Pasal Allah Ta'ala yang menjadikan alam, masa dan tempat, dan Allah Ta'ala tak terikat. Hatta tuan-tuan tanya orang yang pernah masuk alam jin bunian, betul tak? Cuba tengok kisah mereka. Mereka duduk, memang cerita ni betul tuan-tuan. Hatta zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku. Siapa yang pernah kena culik dengan jin ataupun dia masuk alam jin ni, dia akan rasa duduk 2-3 jam. Rupanya dah lama. Ini memang betul kan? Baru ni di Indonesia pun berlaku kan. Dia rasa saatnya rupanya dah sebulan. Dia hilang, tapi ada orang bagi dia makan. Dia jumpa dia balik kat bukit tu. Jadi nak ceritanya lain tuan-tuan. Konsep masa dan tempat ni lain. Alam malaikat konsep masa dia lain. Alam jin konsep masa dia lain. Alam tuan-tuan. Sebab tu kalau ada jin duduk depan saya, malaikat duduk kat saya, kita tak dapat trace dia, betul tak? Tuan-tuan ada alat canggih lagu mana pun, tuan-tuan tak boleh trace dia. Kalau ada debu ke kuman ke, mungkin kita boleh trace, betul tak? Kenapa kita tak boleh trace malaikat? Kenapa kita tak boleh ada satu alat malaikat main bunyi tet, awak tak boleh? Pasal dia alam lain. Alam lain, dia bukan hulul tuan-tuan, dia duduk alam dia dan konsep masa yang lain, ruang yang lain. Dan Allah menjadikan semua alam ni. Hatta kita di alam barzah kan, kita buh kamera, nampak tak dalam tu? Tak nampak, tapi ada tak orang kena seksa? Ada, dia alam lain. Masa, tempat, ruang ni Allah jadikan, Allah Ta'ala tak terikat tuan-tuan. Sebab tu jangan guna konsep masa dan tempat untuk kita letakkan pada Allah. Silap tu. Baik, zat Allah kita tak boleh fikir. Sifat Allah pun di luar akal kita. Bagaimana rupa Allah, laisa kamitslihi syai', mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik, yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, kata Dhunnun al-Masri. Kita bayanglah lagu mana pun dalam akal kita, bukan Allah. Bayanglah lagu mana, macam cahaya ke, macam ais ke, macam apa, gas ke, bukan semua. Sebab akal kita ni Allah jadikan dan kapasiti dia terhad. Seperti mana ketika mana Nabi Musa alaihi salam bersama dengan siapa? Nabi Khadir kan? Nabi Khadir. Bukan Khidir tuan-tuan, Khadir. Kita sebut Khidir, tapi sebutan yang betul adalah Khadir. Duduk di atas kapal, datang seekor burung, minum, burung tu terbang. Kata Nabi Allah Khadir alaihi salam, begitulah perumpamaan ilmu Allah dengan manusia. Yang burung minum tu, itulah ilmu makhluk yang ada pada jin, malaikat, seluruh manusia. Kita boleh buat nuklear, kita boleh buat kapal terbang, boleh buat satelit, boleh pergi ke Marikh, boleh buat roket yang canggih, boleh buat telefon, boleh buat macam-macam. Itu hak yang burung tu minum.
Yang laut itu ilmu Allah. Jadi terhad ni, memang terhad. Sebab tu bila kita bincang tentang Allah, ulama ada satu kata pepatah yang baik, al-ajzu an darkil idrakun. Maknanya bila kita tak boleh fikir tentang bagaimana zat Allah dan sifat dia, kita kenal Allah tu. Wal bahsu an sirri zat syirk. Bila kita nak cari hakikat zat Allah, itulah kesesatan. Kita kenal Allah, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala maha sempurna, Allah Ta'ala maha indah. Termasuk juga perbuatan Allah. Kadang-kadang akal kita jauh, tuan-tuan, nak fikir. Yang berlaku kat dunia ni, tuan-tuan, kadang-kadang jadi tertanya persoalan, betul tak? Siapa jadi macam ni? Di mana keadilan Allah? Tuan-tuan, ada satu cerita kan, ni riwayat waktu Nabi Musa alaihi salam nak cerita tentang bagaimana adilnya Allah ni, tuan-tuan. Bagaimana kita punya akal ni lemah, tuan-tuan. Bila kita nak kita nak justifikasikan keadilan Allah tu, lemah, tuan-tuan. Sebab tu pentingnya nama pun Islam. Istislam, kita al-inqiya wal istislam, tunduk dan patuh, tuan-tuan. Ceritanya Nabi Musa alaihi salam waktu terima wahyu daripada Allah, kitab Taurat tu. Jadi Nabi Musa alaihi salam duduk 40 hari di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina masih ada, tuan-tuan, di mana? Mesir kan. Jadi waktu hari yang malam yang hari yang ke-37 tu, Nabi Musa alaihi salam kan minta pada Allah nak tengok Allah. Hari yang ke-37, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan, perlihatkanlah zatmu, aku nak tengok. Kata Allah, qala lan tarani, kau tak boleh tengok aku, wahai Musa. Tapi kalau nak tengok juga, walakin anzur ilal jabal, nak tengok juga, tengok gunung. Di sekeliling tu dia banyak gunung ganang. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung tu kekal di tempat dia, nampaklah aku. Bila Allah Ta'ala nak datang, gunung tak boleh tampung. Pasal apa? Pasal Allah tu azali abadi. Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Ada pun kita di syurga nanti kita boleh tengok. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita dengan kejadian yang sempurna, sehingga kita mampu melihat zat Allah yang maha tinggi. Nah, dunia tak boleh. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bila Allah Ta'ala zahirkan zat daripada gunung, tak sampai kat gunung lagi, baru zahir dah, tak sampai di gunung lagi. Kalau gunung kekal, Nabi Musa nampak Allah. Kalau gunung tu kan, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tu kekal, Nabi Musa tengok Allah. Baru zahirkan zat Allah, berkecai gunung. Gunung berkecai, tuan-tuan. Pingsan Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita ni lah, masa 40 hari ni. Nabi Musa alaihi salam minta pada Allah nak melihat keadilan Allah fi khalqihi, pada makhluknya. Kadang-kadang kita tengok kan, pasal apa dia miskin? Betul tak? Pasal apa dia ni miskin? Dia ni baik je, dia miskin. Pasal apa dia tu banyak duit, dosa banyak? Pasal apa aku ni semayang rajin, rezeki kurang? Kan timbul persoalan. Ada cikgu tanya saya soalan, dia kata, kadang-kadang dia terfikirlah mati dia, kalau Allah takdirkan seorang tu jahat, nampak macam mana Allah takdirkan jahat? Kalau Allah takdirkan seorang tu jadi baik, tak apalah dah Allah takdir dia jadi baik. Dia duduk fikir macam tu. Maka selalulah dia macam terfikir, dia menyalahkan takdir. Tapi dia istighfar, astaghfirullahaladzim. Setiap kali dia fikir, astaghfirullahaladzim. Dia terfikir, dia istighfar. Tapi gitulah yang bermain di fikirannya. Bila dia tengok orang jahat, Allah takdirkan dia jahat, nak buat lagu mana? Bila tengok orang baik, dah Allah takdirkan dia baik, bolehlah dia baik. Macam tu dia fikir. Nanti nak reverse balik, tuan-tuan. Ada benda tak kena tu. Jadi, tuan-tuan, saya cerita Nabi Musa dulu, tuan-tuan. Nak cerita bagaimana adilnya Allah Azza wa Jal. Bila Nabi Musa AS minta pada Allah nak tengok bagaimana keadilan Allah pada makhluknya, Allah wahyukan, wahai Musa, engkau tidak sanggup, engkau takkan sabar. Takkan sabar. Macam Nabi Khadir, ingat Nabi Khadir kisah tu kan? Kan Nabi Musa, Nabi Khadir kata kau takkan sabar. Sampai 3 kali baru Nabi Khadir cerita satu-satu. Kita baca selalu kan hari Jumaat, surah Al-Kahf. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa nak minta juga, insya-Allah aku cuba sabar, kata dia. Maka Allah wahyukan, pergilah di mata air di kawasan Bukit Tur Sina tu, kawasan yang ada mata air. Kau ada pasang pasir, padang pasir, tapi di situ ada mata air. Nabi Musa pun duduk di situ, tunggu saja. Itu ya arahan Allah, duduk tunggu. Maka Nabi Musa alaihi salam duduk pun tunggu. Tiba-tiba datang seorang lelaki.
Dan di pinggang dia ada duit yang banyak di pinggang dia. Maka dia turun di situ, dia tak nampak Nabi Musa alaihi salam. Dia tak perasan Nabi Musa duduk di tempat yang tersembunyi. Jadi bila dia turun, dia minum air, jatuh dia punya apa? Dia punya, kita panggil apa tu? Bukan dompet, uncang. Uncang duit dia jatuh. Banyak tu. Kemudian lelaki ni pun pergi. Jadi Nabi Musa biarlah arahan Allah, tengok saja. Selang berapa lama, datang seorang budak kecil. Datang minum air, nampak uncang, budak kecil tu ambil uncang tu, dia pun pergi, budak kecil. Selang beberapa ketika, datang seorang lelaki yang buta. Jadi orang lelaki buta ni datang nak buat apa? Dia datang nak bersihkan diri dia, nak solat. Jadi dia bersihkan diri dia. Bila dia nak solat, yang lelaki pertama tadi patah balik. Sebab tuan-tuan tahu, Bani Israel ni dia sembahyang 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, 4 rakaat. Senanglah macam tu no. Bukan tuan-tuan. Kita sembahyang sehari 5 waktu saya semalam kan. Berapa rakaat tuan-tuan? 17. Bukan saja-saja tuan-tuan, kita lah umat yang paling ramai masuk syurga. Ahli syurga ada berapa saf? 120 saf. Sama ni min hazil ummah, 80 saf daripada umat ni. Bukan saf masjid ayat putih ni, saf padang mahsyar. Satu saf tu berapa juta saya tak tahulah tuan-tuan. Ada 120 saf, 80 saf umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja-saja sembahyang 5 waktu ni, bukan saja-saja sembahyang 17 rakaat, nak bagi darjat yang paling tinggi mengalahkan umat yang lain. Malah yang 80 ni duduk depan, yang 40 duduk belakang. Tuan-tuan, kita lah umat yang pertama masuk syurga. Itulah kelebihan yang ada pada kita. Tapi kalau kita tak ambil, kita juga umat yang pertama masuk neraka lah tuan-tuan. Pasal kita pilih lintas sirat dulu. Yang selamat masuk syurga dulu lah. Tak selamat, umat pertama masuk neraka lah. Gitu tuan-tuan. Ada kelebihan, tak ambil, kita dapat kekurangan. Jadi tuan-tuan, dia datang, dia nak solat. Laki tu kata, mana duit dia? Yang buta ni kata, aku nak nampak apa? Aku buta, mata pun tak nampak. Kata lelaki ni, di padang pasir mana ada orang lain hang yang ada kat sini. Biwam macam tu lah tuan-tuan. Orang buta ni kata tak, bukan saya yang ambil. Jadi pertengkaran antara dua orang ni. Maka lelaki ni pun geram, dia bunuh yang buta tu. Maka Nabi Musa hilang sabar lah tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok siapa salah tuan-tuan, kita rasa budak tu lah. Pasal apa dia ambil. Bila dia ambil, jadinya pertengkaran sehingga berbunuh-bunuhan. Kemudian datang Jibril alaihi salam, cerita benda yang sebenar. Yang betul dalam cerita ni budak tu. Kita mesti pelik kan, pasal apa budak tu? Yang betul budak tu kan ambil duit kawan tu sehingga terbunuhnya kawan ni. Kata Jibril alaihi salam, budak ni anak yatim, ayah dia mati dibunuh. Dan ayah dia ni sebelum tu bekerja dengan laki yang ada uncang tu, uncang duit tu. Bekerja dengan laki yang ada uncang duit tu lah. Dan laki tu tidak bayar gaji ayah dia sebanyak yang ada dalam uncang tu. Faham no? Jadi makna dia, ayah budak kecil ni bekerja dengan saudagar tu lah, yang kaya tu, ada uncang tu. Dan dia tak bagi gaji ayah dia sebanyak yang ada dalam uncang tu. Berapa dinar, wallahualam lah. Jadi budak tu ambil, itu hak siapa? Hak ayah dia kan. Yang sepatutnya kawan tu tunaikan, walaupun ayah dia dah mati, wajib tunaikan. Jadi budak tu ambil hak siapa? Hak ayah dia. Dan budak-budak tuan-tuan tahu dia mana ada dosa. Budak-budak dia tak ada dosa tuan-tuan. Bukan seperti sebagai orang dia faham budak dosa, budak-budak kalau buat dosa mak bapak tanggung. Bukan tuan-tuan. Budak-budak memang tak ada dosa. Yang dosa mak bapak kalau mak bapak yang suruh dia pergi curi. Itu mak bapak dosa. Ataupun anak pergi curi, anak balik bagi tahu ayah curi, ayah kata bagus, esok buat lagi. Itu ayah kena. Tapi kalau ayah tak tahu, ayah tak tanggung, budak-budak memang tak ada dosa. Dia diangkat, malaikat pun tak tulis dosa dia. Tu budak-budak bersih tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, budak tu ambil hak ayah dia yang saudagar tu tak tunaikan. Dan ayah kemudian kata Nabi Musa AS, bagaimana dengan si buta tadi nak solat?
dan dibunuh oleh laki tu. Kata Nabi, kata Jibril alaihi salam, ayah budak tu dibunuh oleh lelaki buta tu lah. Lelaki buta tu lah yang membunuh ayah budak tu. Maka Allah Ta'ala kifarah perbuatan dia. Tuan-tuan tahu, bila kita kena balasan di dunia, dosa kita habis. Maknanya si buta tadi bila dibunuh secara zalim oleh lelaki itu, maka lenyaplah dosa dia, bersih dia daripada dosa. Dia meninggal dalam keadaan suci daripada dosa. Tidak dia menanggung dosa, dia telah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Baik. Jadi ceritanya tuan-tuan apa dia? Kita kalau kita tengok, kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Di sejarah di sebaliknya kenapa jadi macam ni, kita tak tahu. Allah yang tahu segala-galanya. Allah Maha Adil tuan-tuan. Sehingga kan di akhirat nanti tuan-tuan akan sebut dalam hadis, Allah Ta'ala akan bangkitkan semua, sehingga kan apa? Semua binatang. Kata Ibnu Abbas, hatta zubab, sehingga kan lalat. Kalau ada lalat yang menzalimi lalat lain, lalat tu balas balik kat sana, punya adilnya. Sehingga kan kambing yang bertanduk, dia pukul kambing yang tak ada tanduk. Di akhirat yang hak tak ada tanduk tu pukul dia balik, kemudian dia jadi tanah. Adilnya Allah tuan-tuan. Sebab tu kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, jangan sesekali kita fikir tak apalah aku perkena dia, nanti aku tobat. Jangan. Itu benda yang bahaya tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan, sama ada dosa kita dengan orang ataupun dengan Allah, semua ada kesan dia. Semua. Macam kita minum racun lah tuan-tuan. Kita minum racun kemudian kita berubat, mungkin kita sembuh, tapi kesan dia ada. Kita buat dosa kemudian kita bertobat, bagus, Allah boleh ampunkan dosa tuan-tuan, tapi dia ada kesan dia. Dosa dia ada kesan tuan-tuan. Kalau orang yang rajin berzina, apa kesan dia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang berzina ni, tak kira lah walaupun dia seorang ustaz, tu pun dia orang yang kita nampak bagus, tapi kalau dia suka berzina, Allah Ta'ala akan apa? Yunza'u minhu nurul iman fi zina, dicabut cahaya keimanan di wajahnya. Orang ni walaupun ada sijil agama yang tinggi, tapi kalau suka berzina, orang tengok wajah dia macam orang yang tak ada apa, tak ada haibah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau biasa jumpa tok guru yang hebat-hebat, ada haibah. Adalah aura ustaz tu, kalau kita panggil aura lah, adalah aura orang soleh tu. Tapi kalau orang yang rajin berzina, hilang aura terus, tak ada. Orang tengok muka dia berimah tuan-tuan. Gitulah tuan-tuan, senang kata kalau orang suka berzina ni. Kalau orang yang suka tak jaga dosa mata dia, dia akan hilang nikmat dalam ibadah. Itu pula kesan dia. Senang kata tuan-tuan, apa-apa dosa ada kesan akibat dia. Jangan zalim kat orang tuan-tuan. Kat orang jangan, kat diri sendiri pun jangan. Baik. Kadang-kadang ada orang lagu tu, betul tak? Dia ambil harta orang, tak apa, nanti aku tobat. Baik. Yang sebenar-benar adil, adilnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sebarang unsur tidak adil dan cacat, kerana Allah sangat meliputi ilmu dia. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada yang terlepas daripada keadilan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh tengok kat dunia tuan-tuan, adilnya Allah. Contoh, jalan paling mudah nak jadi wali ni tuan-tuan ni, kita berbakti pada ibu bapa. Betul tak? Itu jalan paling mudah sekali. Sehingga kan apa? Kita yang masih ada mak bapak rebut peluang ni tuan-tuan. Yang masih ada lah. Biarlah mak ayah kita meninggal dalam keadaan tengok kita redha kita. Itulah jalan paling mudah kita nak mencapai darjat wali. Kan ada cerita, saya mungkin pernah sebut kat tuan-tuan, yang Ibnu Abbas mengajak, datang seorang lelaki, dia tanya soalan. Dia kata, saya minat dengan seorang perempuan, saya pinang dia, dia tak mau. Orang lain pinang, dia terima. Aku pun apa? Aku cemburu dan aku bunuh dia. Fa'adrakani hanaqun 'alaiha faqataltuha. Sakit hati dengan dia, aku bunuh dia. Fahali min taubah, aku ni ada peluang lagi nak taubat ni. Tanya dalam majlis macam ni tuan-tuan. Kata Ibnu Abbas, alaka walidah, ada lagi tak mak? Mak hang ada lagi tak? Kata dia tak ada. Kalau macam tu, kata Ibnu Abbas, tub ilallah wastaghfir li dhanbik wa akthir minal a'mali salihah. Kalau macam tu, hang taubatlah pada Allah, minta ampunlah dosa hang, banyakkanlah melakukan amal kebaikan, pasal dah bunuh orang. Jadi tuan-tuan, ada tuan-tuan kes ni. Ada. Saya dulu di Penang, ada satu pegawai penjara beritahu, ada satu budak Melayu kita lah, dia bunuh seorang perempuan, dia rogol perempuan tu, dia ambil cangkui, dia sular dengan cangkui.
Sulah kat kemaluan budak tu, mati. Jadi pegawai penjara ni tanya kenapa buat lagu tu. Yalah, saya nak dengan dia tak mau. Senang ya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada ya orang macam tu. Jadi disebabkan dia geram sangat, dia bunuh. Dia tanya boleh taubat tak? Kata Ibnu Abbas kata ada mak tak? Dia kata tak ada. Kalau macam tu taubatlah pada Allah, minta ampunlah atas dosa dan banyakkanlah melakukan amal kebaikan. Bila dia pergi, maka anak murid Ibnu Abbas iaitu Atha bin Abi Rabah, anak Ibnu Abbas, anak murid antara yang besar lah, hebat dalam ilmu haji. Jadi tuan-tuan, Atha bin Abi Rabah tanya, kenapa tadi awal tanya ada mak ke tak ada? Patutnya suruh awal bila dia tanya boleh taubat tak, cakap teruslah, betul tak? Bertaubatlah pada Allah, minta ampunlah atas dosa, banyakkanlah lakukan kebaikan. Tapi kenapa awal tak cakap lagu tu? Awal tanya apa? Mak hidup lagi ke tak? Itu soalan dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, wallahi la a'lamu amalan ahabbu ila Allah min birril walidah. Demi Allah, aku tak tahu ada amalan yang paling dikasihi Allah lebih daripada berbakti pada ibu. Kenapa tuan-tuan? Mengatasi ibadah yang lain. Sebab Allah Maha Adil. Pasal mak kita ada kat dunia ni susah payah mak bapak. Tidak, tak ada kita kat dunia tuan. Kan Quran sebut kan? Apa? Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Mak telah mengandungkan kita dalam keadaan susah atas susah. Tuan-tuan yang ada isteri tahu macam mana waktu isteri mengandung, betul tak? Nanti dia krem kaki lah, nanti dia apa, alahan lah, nanti dia nak tak lalu makan lah, nanti kaki urat naik lah, betul tak? Urat naik pula dah. Di malam tak boleh tidur, punya susah. Adilnya Allah. Jadi bila adilnya Allah tuan-tuan, itulah kebaikan untuk anak berbakti pada ibu. Adilnya Allah, sekalipun ibu bukan Islam, Allah adil tuan-tuan. Yang kita boleh tengok di hadapan mata kita. Baik tuan-tuan, sampailah kita tuan-tuan hari ini. Saya yakin rezeki kita yang ada dalam masjid ni tak sama, betul tak? Ada yang banyak, ada yang kurang. Tuan-tuan percayalah tuan-tuan, setakat mana yang kita dah usaha sebaik mungkin tuan-tuan, banyak mana yang kita dapat, itulah yang terbaik bagi kita. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dah, di kalangan hamba Allah, kalau dia kaya, kuat iman dia, Allah Ta'ala berikan kekayaan. Di kalangan hamba Allah, yang mana dia kalau diberi kefakiran, maka kuat agama dia, maka Allah Ta'ala jadikan dia fakir. Dia lagi kuat agama dia. Ada tuan-tuan? Baik. Cumanya tuan-tuan, kita kalau boleh semua nak kaya, tidak? Walaupun kita tak tahu baik ke buruk untuk kita. Kan Quran sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kita benci satu benda, kita benci kesusahan, kita benci kesakitan, kita benci ni benci tu, tapi itulah yang baik pun, bagi kita kesedaran. Saya ada jumpa satu orang, dia bagi tahu saya, dia kata kita ni bagus juga takut bini dia kata. Dia bagi tahu saya lah. Sebab bila kita takut bini, kita tak buat sebarangan, dia kata. Dia lah bagi tahu. Tuan-tuan setuju ke tak setuju tuan-tuan? Kira tuan-tuan takut bini ke aku tu? Dia kata kat saya, dia kata, dia takut bini dia. Kalau dia buat silap, bini beletak 2 hari, dia kata. Alhamdulillah bini saya tak macam tu. Ikut tuan-tuan lah, masing-masing lah tuan-tuan. Tapi dia kata bagus juga, dia kata. Takut bini supaya kita taklah merepek. Betul tak? Kadang-kadang nanti kita buat benda yang bukan-bukan. Mungkin satu sudut bagus, betul tak? Sebab tu Allah Ta'ala jadikan takut, betul tak? Kadang-kadang takut tu bagus tuan-tuan. Bila kita takut, kita tak berani nak buat dosa, bagus ya? Sebab tu berzina ni dimulai dengan takut. Orang mula-mula nak berzina, Allah Ta'ala campakkanlah hati dia takut. Takut nanti kantoi, malu, betul? Dia ada takutlah hati tu, supaya dia tak buat. Kalau kita ni tak takut tuan-tuan, kacau. Pergi rompak bank, pergi pecah rumah orang, pasti tak ada takut. Takut tu juga kadang-kadang menyelamatkan kita. Kalaulah anak kita ni takut main ayak, bagus tuan-tuan. Kalau jenis berani, itu yang takut, terjun-terjun tak timbul lah tuan-tuan. Kadang-kadang takut tu bantu juga. Baik tuan-tuan. Kemudian, jadi Allah Ta'ala seadil-adilnya. Baik, jadi tuan-tuan percayalah bagaimana hidup kita. Kita usaha tuan-tuan. Cerita tadi tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, yang ada apa, hamba Allah yang bagi tahu saya, dia tengok orang jahat, dah Allah takdirkan dia jahat. Dia tengok orang baik, tuan-tuan main masjid kan, kalau dia tengok tuan-tuan main masjid, dah Allah takdirkan tuan-tuan main masjid mengaji, bolehlah tuan-tuan jadi macam ni. Dia tengok orang jahat, pergi kelabi, buat dosa dan sebagainya, dah Allah takdirkan dia macam tu, nak buat lagu mana, kesian dia.
Hampa boleh lah cik macam tu lah kot. Allah Ta'ala dah takdirkan hampa buat baik. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Yang pertama, semua benda ni takdir, betul kan? Semua takdir, kita tak boleh nafikan. Semua yang berlaku di dunia semua takdir. Tapi kita kena faham apa? Takdir ni bukan kerja kita. Dan takdir bukan paksaan. Takdir termasuk dalam ilmu Allah yang di luar akal kita. Makna dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala takdir ni dalam ilmu Allah. Seorang tu nak pilih jadi jahat ke jadi baik ke, Allah Ta'ala tahu. Dan adilnya Allah Ta'ala tak campur terus dalam neraka. Termasuk dalam keadilan Allah. Allah Ta'ala tahu mana hamba dia akan lawan Allah, lawan Rasul dia, zalim manusia. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tak campur terus dalam neraka. Tapi Allah Ta'ala letak di dunia sebagai saksi di atas perbuatan dia. Baik, jadi tuan-tuan, takdir ni termasuk dalam ilmu Allah. Dia bukan paksaan. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam hidup kita, orang yang dipaksa dia tak dosa, betul tak? Orang yang dipaksa, paksa orang buka puasa kan, tak batal puasa dia. Orang nak sembahyang, orang paksa tak bagi sembahyang, dia tak berdosa. Orang yang dipaksa tak salah. Termasuk juga orang yang gila, ataupun orang yang tidur, ataupun kanak-kanak, dia tidak ada pilihan. Yang salah ni siapa tuan-tuan? Orang yang dia ada pilihan, dia pilih buat salah. Hatta kita kat dunia pun macam tu, betul tak tuan-tuan? Kalau ada orang pergi mencuri, kena tangkap, masuk mahkamah, hakim kata pasal apa hang curi? Tuan hakim, ni takdir tuan hakim. Tak mengajar akidah ke? Saya ingat hakim terima ke macam tu tuan-tuan? Hakim tak terima. Pasal hang bukan orang gila. Allah Ta'ala berikan akal untuk bertindak. Izin Allah pada manusia adalah Allah izinkan pada manusia untuk imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala izinkan pada manusia dan jin. Boleh tuan-tuan main sini, boleh juga tuan-tuan start motor pi tempat maksiat. Boleh kan? Izin Allah pada manusia. Tapi kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kena ingat, tiap-tiap manusia dia tergadai, tergantung, selamat di akhirat bergantung pada amalan dia. Jadi kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita. Al-kasbu wal ikhtiyar. Kita usaha dan kita punya pilihan. Kenapa kita nak salahkan takdir? Takdir bukan urusan kita. Urusan kita, kita boleh main mengaji. Kita boleh buat baik. Kita boleh tinggal dosa. Pasti buat kita pergi buat. Baik. Tuan-tuan faham tuan-tuan? Konsepnya apa tuan-tuan? Takdir bukan kerja kita tuan-tuan. Takdir kerja Allah Azza wa Jal. Siapa yang buat dosa atas pilihan dia, dia dipertanggungjawabkan. Dia sedar dan dia buat dosa, dipertanggungjawabkan. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Adapun takdir bukan kerja kita tuan, kerja Allah Azza wa Jal. Seseorang tuan-tuan dia menjadi jahat apabila dia dengan pilihan yang Allah Ta'ala berikan, kesedaran yang Allah Ta'ala berikan, kewarasan yang Allah Ta'ala berikan, dia pilih nak jadi jahat, jadi jahat. Orang jadi baik tuan-tuan, boleh main masjid tuan-tuan. Pasal apa? Bila Allah Ta'ala bagi dia akal, bagi dia kesedaran, bagi dia pilihan, bagi dia usaha nak jadi baik. Sebab tu dalam Quran kata orang yang baik ni orang apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha di jalan kami. Betul tak? Tuan-tuan nak main sini, usaha tak? Usaha kan? Start motor, isi minyak. Nak mengaji, usaha juga. Usaha bangun malam, usaha sedekah, usaha buat baik. Allah Ta'ala jamin siapa usaha di jalan kami, kami akan tunjuk kepadanya jalan-jalan kami. Sama juga orang kata apa? Aku ni bukan tak boleh baik, tapi hidayah tak ada. Kan ada juga. Yalah, hantar jari mana nak dapat? Betul tak? Kalau kita makan, cari ikan boleh pergi mancing. Betul tak? Cari kait sawit boleh pergi kait sawit. Betul tak? Cari rezeki boleh pergi kerja kilang berjam-jam tuan-tuan. Takkanlah hidayah hang tak cari, mainlah masjid, kawan orang berilmu, tanyalah orang yang berilmu, main masjid, berkawan orang yang soleh, barulah dapat hidayah. Hidayah tak cari, tak dapat. Tiba-tiba dia salahkan hidayah, sedangkan dia tak berusaha. Sedangkan konsep manusia mesti berusaha. Okey tuan-tuan, habis tuan, kita isyak ni kan. Isyak kita kena berhentilah tuan-tuan, SOP kita. Sebelum saya lupa tuan-tuan, ini pun ada live ni, live mana ni? Seluruh dunia tengok ke apa? Jadi tuan-tuan, saya kuliah saya rakam tuan-tuan dan saya letak di YouTube tuan-tuan. Kok tuan-tuan nak dengar balik ke apa, boleh tengok di YouTube. Tapi gambar tak ada lah. Saya letak tak gambar, saya letak suara saja. Cumanya gambar saya bubuh lah, gambar awan ke, gambar
gambar gunung ganang ke hujan ke begitulah tuan-tuan. Tapi suara dia ada lah tu, saya bubuh mic tu bagi jelas sikit. Jadi tuan-tuan pergi saja di YouTube, tuan-tuan type memang sebenarnya memang saya buat ni untuk peribadi ya, simpanan peribadi, tapi elok juga saya bubuh di YouTube, boleh orang dengar dan kekal lama tuan-tuan. Boleh set nanti hilang lah format lah. Jadi tuan-tuan type di YouTube Siri Kuliah Peribadi. Memang peribadi pun tuan-tuan, saja bubuh di situ lah, Siri Kuliah Peribadi. Kalau tu keluar tu saya punya lah tuan, tak ada lagi nama channel tu. Tuan-tuan nak dapat apa, nak cepat, kalau saya malam ni insya-Allah esok saya dah upload dah ni. Dan bukan kuliah sini je, kuliah seluruh masjid lah yang saya pergi, saya letak dalam tu. Jadi tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan subscribe lah. Subscribe bahasa orang putih, bahasa Melayu langgan tuan-tuan. Ada pakcik-pakcik kampung tengok, ustaz ni langgan kena bayar ni. Bukan kena bayar. Dia kan langgan tu kena bayar, tak kena bayar. Dia subscribe ya, tuan-tuan tekan ya. Nanti bila saya masuk video dia ada lah notification. Faham tak tuan-tuan? Baik, jadi saya minta maaf tuan-tuan terlajak masak sikit. InsyaAllah kita bertemu pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'ahuma tafarruqana ba'di tafarruqa ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wala mahruman wala matrudan wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.